Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Sembang-Sembang ASNB bersama saya Aimi Aziz bagi membincangkan topik-topik mengenai pelaburan dan pengurusan kewangan. Kali ini kita bawakan tajuk pembiayaan ASB. Perlu ke nak ambil takaful? Dan kita akan tanyakan tetamu jemputan kita hari ini, Saudara Suzardi Maulan ataupun lebih dikenali sebagai Pak Di, Pak Di, dengan pengalaman lebih 10 tahun sebagai perancang kewangan berlesen. Okey Pak Di, untuk tajuk kita hari ini, perlukah kita nak ambil takaful untuk pembiayaan ASB? Pembiayaan ASB ni sama macam pinjaman lain, pinjaman kereta, pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, dan rata-rata sekarang ni orang ambil takaful, kan? Jadi apa fungsi takaful tu sebenarnya, dan untuk pembiayaan ASB ni penting tak nak ambil juga? Macam mana Pak Di? Okey, jadi kita perlu faham dahulu fungsi asas takaful lah. Okey, ataupun insurans ini yang mana dia bertujuan untuk melindungi kita apabila berlaku kematian ataupun kecacatan ataupun lumpuh kekal lah. Okey, jadi bila kita buat pembiayaan ASB, yang saya rasa lebih dekat, lebih mirip mungkin dengan pembiayaan rumah lah. Cuma perbezaan dia, kalau rumah, bila kita tak ambil takaful yang mencukupi, maka rumah tadi menyebabkan boleh dilelong lah oleh pihak bank sebab waris kena bayar terus. Apabila berlaku kematian ataupun kelumpuhan kekal tadi, disebabkan tak ada duit nak bayar balik setiap bulan. Tapi dengan pembiayaan ASB, benda tersebut tidak berlaku. Maksudnya walaupun tidak ambil takaful, pembiayaan tadi dia akan stop macam tu saja dan waris akan dapat apa yang berbaki pada waktu itulah. Baik. Okey, tapi kalau diambil, bagusnya ialah contohnya diambil pembiayaan 100,000, maka ini dengan adanya takaful tadi menyebabkan waris boleh dapat sepenuhnya jumlah pembiayaan itu tadi. Jadi itu baiknya kalau ambil takaful dan perbezaannya kalau tidak ambil takaful untuk pembiayaan ASB. Okey, kalau macam tu bagaimana pihak bank menetapkan jumlah takaful yang dikenakan kepada peminjam tu, dan apakah perkara yang peminjam perlu tahu sebelum nak ambil takaful tu Pak Di? Okey, secara prinsip mudahnya, bank akan menawarkan 100% jumlah pembiayaan ASB. Maksudnya kalau kita nak minta 100,000, dia akan bagi 100,000 dan ditambah dengan 5% takaful. Okey. Itu memang sentiasa 5% lah? Itu maksimum. Maksudnya kalau 100,000 tadi, dia akan jadi 105,000. Okey. Tapi kita kena fahamlah, pembiayaan ASB cuma dibuat dalam jumlah 100,000 sahaja. Maksudnya dividen pun dikira atas 100,000. Okey. Tetapi pembiayaan keseluruhan yang kita buat adalah sebanyak 105,000. Jadi 5,000 tambahan itu bukan dalam akaun ASB. Itu adalah jumlah yang kita buat sebab kita ambil takaful tadi. Dan kita pun kena bayar balik pun tinggilah sikit. Dan bila jumlah yang kita ambil pembiayaan itu lebih tinggi, maka ada kemungkinan bayar balik bulan-bulan pun boleh jadi lebih tinggi. Jadi itulah secara mudahnya apabila kita ambil takaful, benda yang kita perlu tahu. Tapi ada kemungkinan juga sebab bila ambil takaful ni, kita dari sudut bank dan nampak risiko tu lebih selamat, lebih lindungi dia, maka dia boleh mungkin, tapi ni tanya bank lah, adakah dengan ambil takaful dia menyebabkan bayar bulan-bulan jadi sama ke ataupun tidak. Jadi benda ni semua adalah tugas kita lah sebagai pelabur untuk tanya kepada pihak bank, adakah perbezaan macam mana dia tentukan kiraan boleh dapat 5% maksimal ataupun tidak dan sebagainya. Ya, sebab saya rasa rata-rata ada juga peminjam yang mendakwa, saya tak tahu ada takaful pun dalam pembiayaan ASB saya ni, tapi bila dia nak menamatkan pinjaman tu lebih awal, baru tahu sebenarnya ada takaful. Jadi dia punya jumlah pinjaman tu sebenarnya lagi tinggi, dan macam mana kita nak pastikan ini tak berlakulah untuk peminjam. Janganlah dia kata dia tidak tahu menahu. Jadi apakah yang perlu dipastikan sebelum ambil pembiayaan tu? Sepatutnya dia tahu sebab dia yang sign dokumen tu sendiri.
Jadi sepatutnya dia dah dapat dokumen, jangan sign dulu. Baik. Sepatutnya dia baca dulu. Tengok jumlah tu. Pertama jumlah dia minta tu berapa betul tak jumlah tu. Jadi kalau ada lebih, contoh tadi minta 100, dapat 105. Jadi kena tanyalah 5,000 ini tadi apa pula? Adakah memang bagi bonus ke 5,000 tambahan ataupun 5,000 ni apa? Jadi dari situ patutnya bila dia bertanya, dan memang hak kita pun sebagai pengguna untuk bertanya, 5,000 ini akan dimaklumkan ini adalah untuk untuk takaful, pembiayaan takaful yang mana berbeza dengan pembiayaan SB. Jadi dia fahamlah rupanya 100,000 itu sahaja yang dalam akaun SB dia, lagi 5,000 walaupun buat pembiayaan 100 sampai 105,000 menyebabkan dia ada mungkin kos tambahan yang lebih yang dia perlu kena bayar, dan juga dari sudut kalau sebagai contohlah situasi lain yang boleh berlaku, kalau tiba-tiba dia ada keperluan untuk menamatkan pembiayaan SB dengan lebih cepat, apabila sudah lagi tinggi jumlah pembiayaan tersebut, maka lagi lambatlah untuk dia orang kata dapat untung daripada pembiayaan itu tadi. Sebab dia akan bayar dulu bahagian orang kata bahagian takaful itulah, yang 5,000 itu tadi, baru sudah habis beberapa tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, baru dia akan mula tolak pembiayaan SB pula. Jadi perlu elakkan kan, kita kena cek dokumen, kita semak dokumen tu, tengok jumlahnya betul tak, apa yang kena bayar lebih tu ya Pak Di. Macam mana pula dengan ada pandangan tak perlulah ambil takaful untuk pembiayaan ASB ni, ambil je takaful hayat, sebab takaful hayat lebih murah dan tujuan dia pun sama, untuk melindungi kita bila saat ada kematian atau kecacatan kekal, nauzubillah. So apakah strategi yang betul untuk yang mengambil pembiayaan ASB? Okey, jadi sama ada nak ambil takaful keluarga sahaja ataupun kita nak ambil sekali dengan takaful pembiayaan ASB, maka dia berbalik kepada kita apakah perancangan kewangan kita. Okey, dalam bab ini adalah termasuk dalam perancangan pewarisan. Baik, apabila tiadalah ketiadaan kita. Ya betul. Maksudnya benda ni kita kena tahu matlamat kenapa kita ambil pembiayaan SB. Adakah memang kita untuk pakai kita sahaja ataupun kita juga berhasrat untuk menjadikan pembiayaan SB ni adalah sebahagian daripada perancangan pewarisan. Jadi bila kita tak ada, waris kita tak hidup susah. Ya, maksudnya kalau dah ambil takaful keluarga, sudah ada 50,000 contoh dia ambil takaful keluarga 50,000. Lepas tu SB dia ambil pembiayaan 100,000 bertakaful. Jadi ada 100,000 tambahan dekat situ. Jadi sebahagian daripada perancangan pewarisan dia akan jadi 150,000 dan bukan lagi 50,000 sahaja. Jadi itulah yang menentukan, dan sudah tentulah bila ambil 2 takaful maka nak bayarnya kos. Jadi disitulah datangnya orang kata tepuk dompet sendiri, tengok ada tak keluar kacing kalau banyak lebih tu mungkin sesuai untuk kita ambil 2 jenis takaful. Tapi kalau kita tengok alamat tak ada bunyi pun tinggal, maka mungkin sebab mengambil takaful untuk pembiayaan SB merupakan satu pilihan sahaja dan bukannya satu kewajipan lah. Banyak tu yang perlu kita fikirkan dan perlu bertanya dengan bank dan perlu kita semak dokumen. Jadi secara keseluruhan Pak Di, apa nasihat Pak Di untuk pelabur di luar sana tentang takaful ni? Jadi benda yang kita perlu faham sebenarnya matlamat kita buat pembiayaan SB. Sebab ada orang gunakan pembiayaan SB ni memang untuk dia punya tujuan persaraan. Jadi dia nak gandakan simpanan dia supaya dapat digunakan selepas beberapa tahun untuk dibelanjakan. Dan ada orang mungkin nak masukkan sekali dengan dia punya perancangan pewarisan. Jadi di situlah sebenarnya yang menentukan kesesuaian, dan sudah tentu bajet tadi bajet Betul. Matlamat, tepuk dompet. Di situ dan kita follow lah dan kita ikut balik apa yang kita
dah nak capai tadi objektif kewangan ataupun matlamat hidup yang kita nak capai itu di sini. Baik, harap-harapnya dah dapatlah sikit kita perkara yang penting tentang takaful hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Di sudi berganding dengan kami hari ini. Pak Di dan kami, jangan marah. Terima kasih kepada anda semua juga sebab menonton Sembang-Sembang ASNB. Teruskan bersama kami untuk episod seterusnya. Banyak lagi topik menarik tentang pelaburan dan perancangan kewangan. Bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASNB untuk kita hidup senang. InsyaAllah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Janji jumpa lagi.